أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah, dan lima sifat ini dinamakan dia sifat salbiyah, dan erti salbun itu meninggalkan kerana meninggal segala sifat ini akan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Tu. Ni pengarang nak royak pada kita lima sifat. Lima sifat yang kita telah bicara. Sebenarnya hakikatnya sifat lah, masuk dengan sifat wujud. Tapi sifat wujud tak masuk dalam pembicaraan lima sifat yang dikatakan oleh pengarang ni. Dan lima sifat, pengarang kata dan lima sifat. Lima sifat awak mana? Tulis pada lima sifat tu, tulis qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Lima sifat kita telah bicara. Qidam artinya sedia, lawannya huduth ataupun lawannya baharu, dan baqa artinya kekal, lawannya binasa. Mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan benda baharu, dan lawannya bersamaan Allah Ta'ala dengan benda yang baharu. Qiyamuhu binafsihi, dan berdirinya Allah Ta'ala tu dengan sendirinya, lawannya berdiri Allah Ta'ala dengan yang lain. Dan wahdaniyah lawannya benda, wahdaniyah artinya esa, lawannya berbila. Itu lima sifat tu. Dan lima sifat ni dan lima sifat ini, lima sifat kita sebut tadi tu, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah tu. Dan lima sifat ni dinamo akan dia, akan sifat ataupun akan lima sifat ini. Dan dia tu rujuk pada lima sifat tu. Dinamo akan dia, diberi nama oleh siapa? Oleh ulama usuluddin lah ni. Diberi nama dan dinamakan dia kan ini sifat ni, lima sifat ni sifat salbiyah. Tu. Dan dinamakan lima sifat ni oleh ulama usuluddin sebagai sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah tu. Lima sifat ni ulama-ulama usuluddin kata lima sifat ini dinamakan sifat salbiyah. Sifat wujud kita telah bicara, kata sifat wujud itu sifat nafsiyah, yakni sifat yang dibangsakan kepada diri. Ada pun lima sifat ni, pengarang dan lima sifat ini dinamo akan dia, akan lima sifat ini oleh ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama tauhid, ulama-ulama ilmu kalam. Dan dinamakan tu sifat salbiyah. Nama dia sifat salbiyah.
Dah. Nama 5 sifat ni sifat salbiyah. Apa makna salbiyah? Yakni sifat yang ternafi buat gitu. Sifat yang ternafi. Nah, sifat salbiyah. Salbi ni benda. Salbi ni ternafi. Dan salbiyah tu asal daripada makna salbi ataupun salbun. Dan maknanya benda ternafi. Sebab tu pengarang royak tu. Dan erti salbi itu meninggalkan. Ada kecek gitu. Ada kecek meninggalkan sini dah. Kalau dalam kitab-kitab lain tulis menafikan. Samalah meninggalkan dengan makna menafikan. Tu kat ulama-ulama lain. Tapi menurut Pak Doa dia terjemahkan dengan salbi itu dengan nafyun, iaitu ternafi. Dah, ternafi bukan menafi. Ternafi dan menafi ni berbeza. Itu pembicaraan panjang lah. Kita tak usah cara panjang lah dah. Kita nak secara ringkas sajalah. Jadi tulis pada meninggalkan tu tulis ternafi. Tulis pada meninggalkan tu tulis ternafi. Dan erti salbun itu ternafi. Patut kecek gitu, sedap dah, mudah faham. Tapi dia kecek meninggalkan. Tak apalah, kita turut pada pengarang. Dia kecek lagu tu nak agak no. Dan meninggalkan kecek itu tulis ternafi. Ternafi. Bakpo dinamakan sifat ni sifat ternafi ni? Bakpo? Kerana ni nak jawab bagi, ni nak misal bagi tu. Bakpo kita namakan sifat ni sifat salbi ataupun sifat yang ternafi ni? Bakpo? Kerana meninggal segala sifat ini akan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Tu. Bapa kita namakan 5 sifat ni? Kerana bila kita sebut 5 sifat ni, hakikat sebenarnya meninggal ataupun ternafi tulis tu. Kerana meninggal tu tukar kepada kerana ternafi. Kerana ternafi segala sifat ini akan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Patut kecek gitu. Kerana meninggal segala sifat ini. Bila kita sebut Tuhan tu ada 5 sifat ni, sebenarnya ini nak menafikan makna di sebaliknya. Nak menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Nak tahu, nak buat kekurangan sifat sabit kekurangan pada Allah tu nak pergi buat. Bila kita sebut 4-5 sifat ni, hakikat menolak 5 sifat ini akan sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Contohnya benda, contohnya kita sebut, contohnya kita kata kidam misalnya dah. Kita sebut kidam. Kidam ni, apa makna kidam? Kidam artinya sedia. Sedia. Semata-mata kita sebut sedia, kita tak faham lagi gapo makna sedia, tak faham lagi. Tapi sedia lawannya kidam, lawannya baharu. Yang kita nak menafi, bila kita sebut kidam, kita nak menafi apa? Kita nak menafi ada awal bagi Allah Ta'ala. Hak tu hak kita nak nafi. Jadi kita sebut kidam, sebenarnya hakikat makna kita nak menafikan ada awal bagi Allah Ta'ala. Hak tu. Tu. Sebab tu dia kata 5 sifat ini dinamakan 5 sifat ni sifat salbiyah, yakni sifat yang bangsa ternafi. Bila kita sebut 4 sifat ni, kita sebenarnya kita nak menafikan makna di sebalik tu. Kita sebut kidam, hakikat kita nak menafikan apa? Nak menafikan ada umbi, ada permulaan. Nak tolak permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Hak tu. Kalau kita sebut bakok pula, bakok ni sifat salbiyah kan? Dan sifat salbiyah. Bila kita sebut bakok, semata-mata sebut bakok, bakok artinya kekal. Tak faham lagi. Tapi bila sebut kekal, nak tahu apa? Nak buat apa? Nak buatnya kata Tuhan tu binasa. Nak buat tu. Hakikat sebenarnya kita nak buat Tuhan tu binasa. Hak tu hak kita nak buat. Tu. Bila sebut 5 sifat ni, ternafi, kita nak menafi kekurangan. Tu. Kerana meninggal ataupun kerana ternafi segala sifat ini akan segala kekurangan daripada Allah Ta'ala. Tulis pada meninggal segala sifat ini akan segala kekurangan. Tulis itu. Kerana meninggal tu Tuhan tulis itu. Tulis tiap-tiap sifat apabila disebutkan dia, maka kita faham bahawa
ternafi dan tertolak. Sifat yang tidak layak dengan zat Allah. Misalnya sifat kidam, artinya sedia. Maka semata-mata memakai lafaz sedia itu, kita tak faham. Kita tak faham sifat itu lagi. Maka apabila ditanya apakah makna sedia itu, maka kita jawab bahawa sedia itu maknanya tiada mula dan ternafi permulaan bagi Allah. Maka barulah kita faham lafaz sedia itu. Tu makna dia. Makna pengarang sini kata meninggal tu gapo? Makna meninggal. Kalau Pak Dok terjemah ternafi benda makna dia. Ni bila kita sebut sifat, semata-mata kita sebut sifat tu kita tak faham. Tapi hakikat sifat itu nak menolak benda hak sebaliknya. Sebut wahdaniyah dah. Wahdaniyah ni sifat salbiyah lah. Sebut wahdaniyah, erti wahdaniyah tu gapo? Tidak bererti wahdaniyah tu apa? Allah tu tunggal ataupun esa. Semata-mata sebut tunggal ataupun sebut esa, kita tak faham lagi. Dan semata-mata sebut tunggal, sebut esa, kita tak faham lagi. Maka hakikat sebenar kita nak sebut wahdaniyah, Tuhan tu tunggal, Tuhan tu esa, kita nak menafi gapo sebenarnya? Kita nak menafi kata Tuhan tu berbilang. Hak tu hak kita nak nafi. Jadi kita sebut 5 sifat ini. Dan hakikat sebenarnya kita nak menafi kekurangan ataupun nak menafi makna di sebaliknya. Tu. Dan boleh faham dah ke sini dah. Tu. Sebab tu pengarang kecek ni comel dah. Comel dah, cuma kita tukar, kita jaga dobit kita. Bukan kita nak ubah benda pengarang buat. Tak kita tukar meninggal tadi tu jadi ternafi. Bukan kita kata pengarang buat ni salah. Dia kecek guna lurah dia, guna bahasa dia, ikut dia pengarang kitab dia dah. Cuma kita nak jaga dobit kita. Bila kita mengaji kitab ni, kita nak faham dan kita jaga dobit kita. Tu. Sambung lagi. Tengok pula. Pengarang kata ketujuh kudrah. Baca dululah. Artinya kuasa, iaitu sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dapat mengada dengan dia akan tiap-tiap mungkin dan meniada akan dia atas muwafaqah kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Mustahil lawannya, iaitu lemah. Dan dalil kudrah Allah Ta'ala bahawasanya jikalau tiada ia mempunyai kuasa, hanya lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini, dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk itu batal dengan musyahadah, maka sabitlah kuasanya. Habis itu. Tengok pengarang kata ketujuh kudrah. Kalau kita i'rab ketujuh jadi mubtada, kudrah jadi khabar. Bermula sifat yang ketujuh yang wajib kita tahu, wajib kita pegang dalam hati kita, wajib kita i'tiqad, wajib kita belajar sampai kita faham. Mana? Khabar. Kudrah. Tu. Ketujuh ni daripada berapa? 7 daripada Allahu Akbar.
7 daripada 13 ataupun 20 sifat hak wajib kita tahu. Dan menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah, kita kena tahu 13 secara tafsil. Dan kita kena tahu, tak tahu dosa, Tuhan janji azab pada orang yang tak tahu. Dan lepas tu kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi ataupun mazhab Maturidiyah, dia kata apa? Dia kata Tuhan tu ada 20 sifat kita kena tahu. Jadi ketujuh ni, ketujuh daripada 13. Dan kali menurut mazhab Asy'ariyah, ataupun ketujuh daripada 20 sifat pada mazhab Maturidiyah. Tu. Dan sifat ketujuh kita kena faham, kita kena belajar. Sampai kita reti, tak reti lagi tu kita wajib belajar. Dan selagi tu tak reti, selagi tu kita kena wajib kita belajar sehingga kita faham. Itu kudrah wajib kita pegang dalam hati kita, dalam sanubari kita. Kata Tuhan tu mesti bersifat dengan kudrah. Tuhan tu mesti bersifat dengan kudrah. Tak boleh Tuhan tu tak bersifat dengan kudrah. Wajib bagi Tuhan tu, wajib pada akal kita bagi Tuhan tu, kata Tuhan tu bersifat dengan kudrah. Tu. Artinya, pengarang kata artinya kuasa, artinya erti apa? Erti kudrah tu lah. Kudrah ni bahasa Arab. Dan bahasa Melayu gapo kudrah ni bahasa Arab. Sebut kudrah tu, hak tu bahasa Arab. Dah bahasa Melayu kita ni gapo, bila sebut kudrah tu gapo makna dia, gapo erti dia. Dah, gapo erti kudrah tu? Artinya erti kudrah tu, hanya tu rujuk pada kudrah. Domain tulis molek tu. Artinya tulis tanya, tulis kudrah. Artinya erti kudrah tu kuasa. Dia kecek lagu tu dah, dia kecek kuasa. Kalau tengok kepada doa ni Allah. Dah, pejam mata lah. Dah, kuasa bukan kecek kuasa. Dah, kuasa tu bukan sifat. Dah, bila sebut kudrah ni, dia sifat bagi Tuhan. Bila sebut kudrah, sifat bagi Tuhan. Bila sifat, dia dikehendaki dengan makna ismi. Dan kita kena guna makna ismi untuk terjemah dia tu, bukan guna masdari. Dan macam dia terjemah kuasa ni masdari. Kalau masdari, dia bukan wujudi. Sedangkan sifat ketujuh kita tengah belajar ni, sifat kudrah ni dia panggil sifat wujudi. Kita belajar juga sifat wujudi. Dan segala sifat maknawiyah dikatakan sifat wujudi, yakni sifat yang bangsa ada. Benda makna bangsa ada ni, sekira-kiranya dibuka hijab, kita dapat tengok. Sehingga sekiranya Tuhan tu gi tajalli zatnya, dan gi tajalli zatnya, kita dapat tengok kata Tuhan tu ada sifat kudrah pada zat dia. Kok mana kita dapat tengok? Wallahu alam lah. Kita dapat tengok kudrah tu tanpa kaifiyah lah, tanpa cara. Tu dah kalau dalam kitab-kitab Arab disebut apa? Lau kashifu annal hijab. Sekiranya lau kashifu annal hijab la ra'ainaha. Sekiranya dibuka hijab, Tuhan kita jali zatnya, lepas tu dibuka hijab pada kita ni, maka kita dapat lihat segala sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala tu. Jadi terjemuh dengan kuasa tak kena pada pok doa. Tapi pengarang kitab ni terjemuh kudrah tu dengan kuasa ke mana? Pengarang ni tak pandai ke kita terjemuh dengan kuasa? Tak. Bukan pengarang ni kata tak pandai, dia ni orang alim. Syekh Ahmad ni pengarang kitab kita ni, dia orang alim. Dia orang alim tu, anak murid dia siapa tu? Tok kenali anak murid dia. Anak murid hebat dah. Tok guru hebat lagi lah weh. Dia ni orang hebat, dia ni orang alim. Bukan sahaja dia ni pakar dalam dalam bahagian usuluddin, bahagian agama dok. Dia bahagian sains pun dia juga. Dia ahli dalam bidang sains. Dia ahli dalam bidang sains. Bukan sahaja dia ulama biasa-biasa dok. Dia orang pandai. Dia karang kitab berkaitan dengan ubat-ubat. Syekh Ahmad ni, dia ada karang kitab, suti kitab berkaitan dengan ubat-ubat. Tu ulama kita. Ni antara orang yang pertama lah ni yang belajar di Al-Azhar. Syekh Ahmad ni. Tapi dia terjemah dengan kuasa ni bukan kerana dia tak pandai. Tapi dia terjemah tu di atas jalan mudah-mudah. Atas jalan
lazim. Bila kata Tuhan tu ada sifat tu, ada sifat kudrah ni, maka berkuasa. Tapi hakikat sebenar bukan kata ertinya, bila kata ertinya, erti kudrah tu bukan kuasa. Dan bab kudrah itu sifat, maka kita tak terjemah kudrah itu dengan kuasa, tapi kita terjemah dengan perkuasa. Bila guna perkuasa, kita guna makna ismi. Dan kalau guna makna masdari, kuasa. Dan kuasa masdari bukan wujudi. Sedangkan kita kata sifat maknawiyah ni sifat wujudi. Hak kita tengah belajar ni sifat maknawiyah, iaitu sifat kudrah ni, dia sifat wujudi. Maka tak kenalah kita terjemah dia tu dengan makna kuasa, dengan makna masdari. Dan kita kena guna ismi. Jadi kita terjemah perkuasa. Macam juga kita kata qiyam dengan qaim. Qiyam tu gapo? Qiyam tu masdari. Qiyam tu benda masdari. Maknanya gapo? Maknanya berdiri. Qiyam tu berdiri. Dia kena pada perbuatan. Dia amrun i'tibari, benda yang kita tilik pada akal je, kita fikir-fikir je. Adapun qaim iaitu orang yang bersifat dengan perlakuan berdiri. Tu dikehendaki qaim itu dengan ismi. Jadi kita terjemah sini, terjemah dengan terjemah kudrah ini, erti kudrah tu kuasa. Kita betul pada kuasa tu, tulis pula pada kuasa tu. Tulis macam dah. Begitulah kita nak menuntut ilmu. Dan nak menuntut ilmu ni kita kena faham sungguh-sungguh lah. Dan tulis pada kuasa tu, yakni sifat berkuasa yang dengan sifat itu Allah Ta'ala berkuasa atau kuasa. Tu ulang balik dah. Sifat berkuasa, yakni sifat berkuasa yang dengan sifat itu Allah Ta'ala berkuasa. Tu baru tepat dah terjemah dengan makna ismi. Bukan masdari lah, masdari. Tengok dalam kitab-kitab Arab tu, Hasyiah Dasuki dah. Kifayatul Awam dah tak ingat dah. Tengok. Iaitu, tengok lagi pengarang kata, iaitu ni nak rujuk mana? Dia tak boleh rujuk pada kuasa tu. Iaitu perkuasa, rujuk situlah. Kita betul tadi tu. Kan kita betul kuasa tu jadi perkuasa. Kita rujuk balik iaitu perkuasa tu. Tulis pada iaitu tu, tulis perkuasa. Takut kita rujuk salah. Kita rujuk pada kuasa. Kuasa dia bukan sifat, iaitu sifat pengarang kata. Bila kita rujuk pada kuasa tu bukan sifat. Jadi perkuasa tu baru sifat. Kita rujuk pada perkuasa, kita betul tu. Tu iaitu perkuasa tu sifat yang sedia. Sifat yang sedia yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik, tengok. Iaitu pengarang kata, iaitu sifat kudrah tu ataupun sifat perkuasa tu, boleh merujuk dua-dua dah. Boleh rujuk pada kudrah ataupun boleh juga rujuk pada perkuasa. Iaitu perkuasa tu ataupun iaitu kudrah tu sifat yang sedia. Apa makna sifat yang sedia? Yakni sifat ni ada dah pada Allah Ta'ala. Sifat ni ada dah pada Allah Ta'ala sejak pada azali lagi. Dah ada Allah Ta'ala tu, sifat ni pun ada dah pada Allah Ta'ala tu. Bersekali lalu, berselorong lalu dengan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu, sifat ni pun ada sedia dengan Allah Ta'ala. Tu makna sifat ni bukan sifat yang baharu, tapi sifat ni sifat yang qadimah. Kalau bahasa Arab disebut sedia tu dengan sifat yang qadimah. Sifat qadimah. Qaimatun bizatihi, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kata dalam bahasa Arab dia terjemah gitu dah. Yang ada, kalau dalam kitab kita dia kecek yang sedia, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa kitab Arab dia terjemah qaimatun bizatihi ta'ala. Tu dia terjemah gitu dah. Yang sedia, kita tulis pula pada sedia tu. Kita betul lah, kita jaga dobit kita. Tulis pada sedia tu. Tulis tepi tu, yakni ada sifat itu sejak azali. Lagi pula sifat itu maujud, yakni ada sunguti
pada zat Allah Ta'ala dengan sekira-kira dinyatakan zat untuk kita lihat, nescaya kita nampak juga sifat kudrah itu pada Allah. Buat kurungan tanpa kaifiyah. Buat gitu. Kita jaga dobit kita sini. Dan kita kata sifat ni, sifat kudrah ni, sifat yang sedia, yakni ada dah sifat ni pada azali lagi, dan ada tu pada azali lagi, dan juga sifat ni dikatakan sifat yang maujud, sifat yang maujud lagi maujudah, sifat yang wujudiyah lagi maujudah. Sifat ni sifat yang wujudiyah lagi maujudah. Buat gitu. Dan tambah sikit, yang sedia lagi maujud, buat jadi wujudiyah. Tambah itu, yang sedia, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang ni sifat bagi sedia tu, dan yang sedia tu yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat ni ada pada Allah Ta'ala. Sifat kudrah ni ada pada Allah Ta'ala. Ada pada Allah Ta'ala. Yalah, memang kita sebut sifat maqamah bi ghairih. Takrif bagi sifat tu maqamah bi ghairih, dan barang yang berdiri dengan benda lain. Sifat tu, sifat kudrah ni ada pada zat Allah Ta'ala. Dan apa fungsi sifat ni? Ataupun kita kata apa takluk sifat ni? Tengok tu. Dan Ta'ala dapat mengadakan, yang dapat mengada dengan dia akan tiap-tiap mungkin, dan meniada akan dia atas muafakah kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Baik, tengok. Dak sifat ni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala, yang dapat mengada dengan dia dengan kudrat tu. Tu dengan dia tu balik rujuk pada kudrat tu. Dan sifat ni yang dapat mengada dengan dia dengan kudrat tu akan tiap-tiap mungkin, dan nak mengada tu akan tiap-tiap mungkin. Mengada takluk pada akan ni takluk pada mengada tu. Mengadakan tu akan tiap-tiap mungkin. Giada satu benda yang asalnya tak ada giada, dah ada satu benda tu dengan apa? Dengan sifat kudrah. Dengan sifat kudrah. Dah ada tu dengan sifat kudrah. Zahid asalnya tak ada, lepas tu dia adakan Zahid. Siapa yang adakan? Allah Ta'ala yang adakan. Allah Ta'ala adakan Zahid itu guna sifat apa? Sifat kudrah. Ni takluk pada akal je lah dah. Pada ta'akul akal je lah dah. Kita kecek lagu ni adalah ta'akul pada akal kita je dah. Allah Ta'ala adakan Zahid. Asalnya Zahid tu tak ada, lalu Zahid dia adakan. Adakan tu Allah Ta'ala guna sifat apa? Guna sifat kudrah. Tu dah. Mengadakan tiap-tiap mungkin, dan meniada akan dia akan mungkin. Tak kena kecek dan sini dah. Bulat pada dan tu, bulat dan tu tukar kepada atau. Tu dah, akan tiap-tiap mungkin atau. Patut kecek gitu dah. Sebab apa tak boleh guna dah? Sebab kalau kita tengok, mengada dengan meniada, dia dua benda yang berlawanan. Maka dua benda yang berlawanan ni tak boleh duduk sama. Sebab tu kita tak boleh guna dah. Bila guna dah ni dia atah kan. Kalau bahasa Arab dah ni jadi atah. Dia tak boleh guna atah. Dia guna atau. Dah kita kena tukar pada atau. Tu. Dengan sifat kudrat ni lah, dengan dia dengan sifat kudrat ni akan tiap-tiap mungkin, yakni akan Allah Ta'ala mencipta, dapat mengada ataupun mencipta dengan dia dengan sifat kudrat ni, mengadakan tu ataupun menciptakan tu akan tiap-tiap mungkin. Tu benda makna mungkin, benda yang boleh ada. Kita ni pun mungkin lah, dan kita ni termasuk daripada benda-benda mungkin. Apa beza mungkin dengan mungkinat? Mungkinat tu jamak dah. Mungkin tu plural lah, kita kata plural, dia tak jamak. Dia majmuk. Tu dah, kita tengok. Mengadakan tiap-tiap mungkin. Kita ni pun mungkin, dan alam ni mungkin. Semua benda termasuk pada mungkin berlaku. Semua benda hak selain daripada Allah Ta'ala dikatakan mungkin. Arash tu mungkin tak? Mungkin. Benda yang mungkin.
ataupun benda yang mungkinat. Jadi tu siapa cipta? Aras tu Allah Taala cipta. Guna sifat apa? Sifat kudrah. Nur Muhammad, khilaf ulama dah. Ada ulama kata makhluk yang pertama kali diciptakan menurut jumhur ulama, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Taala adalah Nur Muhammad. Allah Taala cipta Nur Muhammad tu guna sifat apa? Sifat kudrah. Tu guna sifat kudrah. Tu mengadakan tiap-tiap mungkin tu. Dan jadi ataulah dan meniada akan dia akan mungkin, atau meniada akan dia akan mungkin tu. Nak pergi tergelaikan mungkin tu. Dan hak mungkin hak ada Tuhan nak pergi buat tak ada. Guna sifat gapo? Sifat kudrah. Ni kecek ni atas jalan jumhur ulama. Kalau kecek lagu tu. Sebab apa? Sebab dia ada khilaf pula sini daripada sifat kudrah ni. Dia ada sifat selagi sifat benda takwin dah pada tu Maturidiyah tu. Itu kita tak mau sebut. Yang kita nak tengok benda ada dalam kitab kita je. Tak usah kecek panjang-panjang. Nak tengok tu kena pergi berhajat pada kitab-kitab tinggi lah. Cuma kita kecek apa yang ada dalam kitab kita je. Tu hagi buat ada makhluk tu. Zahid tak ada. Zahid ada. Allah adanya Zahid tu hasil daripada sifat mana? Sifat kudrah. Tu hasil daripada sifat kudrah. Lepas tu Zahid pergi tak ada pula. Zahid tu jadi tak ada pula. Tak ada tu dengan guna sifat gapo jadi tak ada tu? Sifat kudrah pada Allah Taala. Tu. Dan mengadakan tu tengok sambung pula. Atas muwafaqah kehendaknya Allah Taala. Atas ni takluk pada dua tu. Takluk pada mengadakan dan meniadakan tu. Takluk situ. Tuhan lagi mengadakan ataupun meniadakan tu atas muwafaqah kehendaknya. Atas muwafaqah kehendaknya Allah Taala. Tulis pada kehendak tu. Atas muwafaqah kehendak tu. Tulis situ, kita jaga topik kita. Tulis. Yakni segala perkara yang diadakan dan ditiadakan itu berlaku mengikut apa yang ditentukan oleh iradah pada azali. Habis itu. Tu maksud dia. Jadi Tuhan nak pergi mengadakan makhluk tu, nak pergi ada Zahid, dan nak pergi ada Zahid tu atas berselorong dengan sifat iradah, ataupun sifat kehendak, ataupun sifat perkehendak dah, berselorong dengan sifat tu. Itu pada pembicaraan akan datang kita tengok. Tapi nak pergi ada satu benda, dan kita misalnya dah, kita nak pen kita duduk atas meja, kita nak pergi letak bawah. Kita akak pen kita pergi letak bawah, itu namanya kudrah. Tapi terdetik dalam hati kita nak akak pen kita bawah tu, itu adalah iradah, itu adalah perkehendak kita dan sifat perkehendak kita. Begitulah Allah Ta'ala nak mengadakan satu benda tu mesti berselorong dengan adanya perkehendak. Mustahil satu benda tu nak ada tanpa ada kudrah saja, tanpa tak ada perkehendak tak boleh. Akal kita tak boleh nak fikir ada kudrah, ada sifat berkuasa tapi perkehendak tak ada. Tak boleh. Akal kita tak boleh fikir. Sebab benda tu. Ini kita panggil sebagai takluk lah. Takluk sifat. Takluk bagi sifat kudrah. Takluk bagi sifat kudrah tu lah. Mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin, itu takluk sifat kudrah. Tu takluk di atas jalan ijma'. Takluk di atas jalan tu takluk bagi sifat ni lah. Kalau kita tengok dia takluk secara ijma', dia ada dua. Sifat kudrah ni dia ada dua. Dia panggil takluk secara ijma' dengan juga takluk secara tafsil. Takluk secara ijma' mana? Ada dua. Takluk kudrah ni ada dua. Iaitu takluk suluhi qadim dan takluk tanjizi hadis. Apa makna suluhi qadim ni? Yakni patut kudrah tu mengadakan dan mentiadakan di zaman azali lagi. Maknanya nak kata sifat ni, pada sifat kudrah ni memang ada pada Allah Ta'ala tu
ada azali lagi. Allah Ta'ala tu nak mengadakan mungkin dan nak mentiadakan mungkin tu pada azali lagi Tuhan boleh buat dah. Tapi Tuhan tak buat. Kenapa? Kerana kalau gi muncul makhluk pada masa azali, membawa kepada berbilang makhluk. Kita ulang banyak kali dah. Bila membawa kepada berbilang makhluk itu mustahil. Dan kerana berbilang dua qadim itu mustahil. Nah, jadi sifat ni memang ada daripada Allah Ta'ala. Kalau dia tanya kita, ustaz kan, ustaz sifat kudrah ni sifat yang qadim, mah kan sifat yang qadim. Lepas tu kalau Allah kan tak menciptakan satu benda pada masa azali, bagaimanakah kita nak kata Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah, sedangkan Allah Ta'ala tidak melakukan apa-apa, tidak memunculkan makhluk apa-apa pada masa azali? Kita nak jawab apa? Ni kita penting kita belajar ni, iaitu kita ada kata Tuhan tu ada takluk suluhi qadim. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan tu boleh dah pada masa azali lagi Tuhan nak jadikan Zaid. Boleh tak? Boleh. Pada asalnya boleh. Tuhan nak giwat ada Zaid pada masa azali boleh pada asalnya. Tapi Tuhan tak giwat. Kenapa? Kerana kalau giwat Zaid pada masa azali, maka membawa Zaid tu jadi qadim. Maka berbilang qadim itu mustahil. Memang pening sikit lah. Main dengan takluk ni pening. Takluk ni gapo? Kalau dalam kitab-kitab Arab ada tulis talabus sifati amrun zaidan ala qiyamuhu fi dhatin. Kalau bahasa kampung kita kecek kata takluk ni gapo? Takluk ni tugas kita tu. Tugas kerja, tugas. Tu dah. Bila sebut kerja sifat kudrah ni benda. Kerjanya ada dua, iaitu suluhi qadim. Dan tanjizi hadis. Daripada tanjizi itulah mengadakan dan mentiadakan mungkin tu. Dan pada masa imkan ni Tuhan giwat Zaid pada masa sekarang. Hasil pada mana? Hasil daripada takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Apa makna takluk tanjizi hadis tu? Yakni melakukan satu benda tu pada masa baharu ni ataupun pada masa imkan ni, pada masa yang boleh jadi ni. Itu kita panggil takluk tanjizi hadis. Kalau kita tengok ada lagi takluk secara tafsil, dipanggil takluk apa tu? Takluk qabdah. Khilaf ulama pula. Takluk qabdah ni ada berapa? Ada 7 ke ada 8? Khilaf pula di kalangan ulama. Waktu kita nak berbahas panjang doa tu. Kalau bahas ni sejar pula bahas takluk qabdah aja. Itu tak boleh. Cuma kita nak kecek kata Tuhan tu takluk sifat kudrah tu ada dua. Takluk mengadakan dan mentiadakan. Ataupun takluk kita tilik pada ijmali, dak suluhi qadim dan juga tanjizi hadis, ada dua tu. Tu. Baik, tengok pula. Apa kena kata mustahil lawan kudrak tu. Mustahil lawannya. Kalau dia ada lawan bagi kudrak tu, mustahil. Mana? Iaitu rujuk mana? Rujuk pada lawannya tu. Iaitu lawan kudrah tu mana? Mana tu? Mana kata mustahil tu? Lemah. Tu. Kalau Tuhan tu gi lemah, mustahil. Mustahil Tuhan tu gi lemah. Tu. Ada sifat lemah pada Tuhan tu mustahil. Tu. Mana dalil kata lemah tu mustahil? Tak, Tuhan ni mesti ada sifat kudrah. Kalau dia ada lemah tu mustahil pada Tuhan. Mana dalil dia? Dan dalil kudrah Allah Ta'ala bahawasanya jikalau tiada ia Allah mempunyai kuasa, hanya lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini, dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk ini batil, atau boleh baca batal dengan musyahadah. Baik, tengok mula. Dan dalil kudrah Allah Ta'ala. Mana kata Tuhan tu mesti bersifat dengan kudrah tu? Dan dalil kudrah Allah Ta'ala bahawasanya dhamirul sya'ni, dan dia tak rujuk mana-mana lah. Bahawasanya jikalau tiada ia Allah tu, tiada rujuk pada Allah ke? Betul lah. Jikalau tiada ia Allah tu,
Tiada, kalau Allah tu tak ada gapo? Mempunyai kuasa. Kalau Allah tu tak ada sifat berkuasa, kita kecek gitu. Bukan kuasa situ tulis tukar mempunyai kuasa tu tulis mempunyai sifat berkuasa, buat gitu. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada sifat berkuasa pada dia tu, hanya lemah, tak ada sifat berkuasa tu. Bila kata tak ada sifat berkuasa, maka lemahlah. Lemahlah dia. Kalau lemah tu jadi gana? Nescaya ni jawab bagi jikalau tiada Tuhan tu mempunyai kuasa. Jawab situ. Kalau Tuhan tu tak ada sifat berkuasa ni, kerana jadi nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Kalau Tuhan tu didapatkan, maksudnya gapo? Yang tiada didapatkan tu tiada boleh mencipta, buat gitu. Kalau Tuhan tu tak ada sifat kudrah tu, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada takluk pada didapatkan tu. Didapatkan tu daripada makhluk ini. Kalau Tuhan tak ada sifat kudrah, maka Tuhan tu tak bolehlah nak buat alam ni, ataupun tak bolehlah nak buat makhluk ni, dan ataupun tak boleh nak buat hawadih tu. Kalau Tuhan tu tak ada sifat kudrah tu, dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk ini batil ataupun batal. Dan ni atah mana? Atah pada tiada didapatkan tu, atas itu. Kalau Tuhan tu tak ada sifat sifat berkuasa tu, maka tak ada lah makhluk ni. Tu maksudnya ketiadaan didapatkan. Yang ni tak boleh Tuhan tu nak pergi buat makhluk ni, tak boleh. Kalau Tuhan tu tak ada sifat kudrah. Tuhan nak menciptakan bumi, kalau kata Tuhan tu tak ada kudrah, tak ada sifat berkuasa pada dia, tak boleh Tuhan tu nak menciptakan bumi. Pasal apa? Kerana tidak ada sifat kudrah pada dia. Tu maksud dia. Dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Dan tengok dia kata mana dah? Dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada makhluk itu batal. Tuhan tak boleh nak pergi buat alam tu. Tuhan nak ciptakan, tak ada alam tu. Tak ada bumi ni, tak ada umat, tak ada Zaid tu. Hak Tuhan tu tak ada Zaid tu mustahil. Tak ada Zaid tu batal. Tak boleh jadi. Bohong. Tu. Apa bohong? Bumi tak ada, bohong lah. Apa jadi bohong? Dengan musyahadah, yakni dengan mata kita nampak kata ada dah makhluk ni. Maka dengan kita kata ada, kita nampak adanya makhluk ni, maka sabitlah kuasanya Allah. Maka sabitlah sifat berkuasa pada Allah Ta'ala. Tu dah. Tu. Dah orang tanya kita, mana dalil Quran kata Allah Ta'ala ni ada sifat berkuasa? Guna akal je mu ni. Mana dalil Quran? Tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6, kalau tak silap. Allah Ta'ala sebut apa? Wa annahu ala kulli syai'in qadirun. Tu surah Al-Hajj. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Benda maksud dia, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap yang kuasa. Maksudnya benda, maksudnya Allah Ta'ala lah hak pergi buat benda-benda wi ada, hak tak ada pergi wi ada, hak ada pergi wi tak ada tu Tuhan hak buat. Tu. Cuba kita fikir dalil kita sendiri. Kita tak mahu tengok dalil kita ni. Kita buat dalil kita sendiri. Mana kita kata Tuhan ni, kita kena tahu. Yang pertama sekali wajib kita iktikad dalam hati kita, kata Tuhan tu ada sifat berkuasa. Benda makna berkuasa, kita kena tahu ni. Tak tahu dosa. Tuhan janji azab. Tuhan tu tak mesti ada sifat kudrah. Apa makna kudrah? Berkuasa. Kita kena faham tu. Lawan bagi kudrah tu lemah. Tak ada sifat berkuasa, lawan tu jadi lemah, tak ada. Tu mustahil. Kalau Tuhan tu tak ada sifat berkuasa, nescaya Allah Ta'ala tidak kuasa. Kalau Allah Ta'ala tak ada kuasa, nescaya Tuhan tu lemah. Kalau Tuhan tu lemah, maka Tuhan tu tak dapat nak buat alam. Kalau tak kata dia tu lemah,
Maka tak bolehlah dia buat alam, kerana alam ni ada hasil daripada ada kudrah Allah tu. Nah, nyata daripada ada alam ni, maka tentu Allah itu bersifat dengan berkuasa. Kita nampak lalu, oh gitu. Nah, kita kena tahu sifat wajib, sifat mustahil dan juga dalil. Nah, Tuhan tu ada sifat kudrah, erti kudrah tu berkuasa. Dengan ada sifat ni lah Allah Ta'ala tu berkuasa mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan tiap-tiap mungkin. Tu dengan sifat ni. Orang tanya, tu. Jadi kalau orang tanya kita, Ustaz, boleh tak Tuhan tu pergi buat anak bagi dia? Boleh tak? Ada soalan tu kan biasa tanya. Boleh tak Tuhan tu pergi buat anak bagi dia? Tak boleh. Kenapa? Kerana kudrat tidak takluk kepada benda yang mustahil. Ataupun tak benda ni. Kudrat ni hanya takluk kepada benda yang mungkin ataupun benda yang harus je. Jadi kalau Tuhan tu tak dapat nak buat bini bagi dia, tak nak buat dapat anak, maka tak menunjukkan Tuhan tu lemah. Kenapa? Kerana kudrah memang tidak takluk pada benda yang mustahil. Buat anak tu mustahil, ada anak bagi Allah tu mustahil. Dan mustahil dulu lagi dah. Maka tak perlu kita tanyalah, kata Tuhan tu apa tak buat anak bagi dia. Tak boleh kita tanya dah, kerana kudrah ini hanya takluk pada perkara yang harus je, benda takluk pada benda yang mungkin je. Tu. Maka kemudian kata pengarang, kedelapan iradah wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa ilmuhu wa atam. Sampai situ aja lah dah.